إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dapat lagi kita bersama dalam kuliah khas online pada waktu dan saat ini, pada saat yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua pada pagi ini. Kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama kita merenung dan mendiskusikan satu tajuk, iaitu Lambaian Kaabah yang ditaja oleh NWC PLT. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati penaja kita, diberkati hidup mereka, dimudahkan urusan dunia dan akhirat mereka. Amin ya rabbal alamin. Lambaian Kaabah. Sesungguhnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ibadat haji dan umrah yang telah berjalan selama ini ialah merupakan satu ibadat yang termasuk di dalam rukun Islam yang 5. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan asbab semuanya ialah daripada satu amal soleh yang telah dibuat oleh Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihimassalam. Kaabah yang ada pada hari ini ialah daripada bekas tangan Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihimassalam. Sebelum itu, marilah kita tahu terlebih dulu apa dia makna Kaabah. Kaabah ni
dia asal daripada makna Ka'bun. Ka'bun. Apa dia makna Ka'b? Mana apa Ka'b? Buku lali. Tu makna tu ialah Ka'bun. Pasal apa buku lali dipanggil dengan Ka'ab? Ka'ab ni maknanya suatu yang timbul. Satu yang timbul. Jadi pada semua anggota kita, tulang di buku lali itu timbul. Maka setiap yang timbul disebut dengan Ka'bun. Maka Kaabah ni ialah satu material yang berbentuk paksagi dan dia timbul. Sebelum daripada ada Masjidil Haram, ada Kaabah je. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi Allah Ibrahim AS, selepas Nabi Allah Ibrahim melalui satu ujian Allah, iaitu bila mana Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih anak dia, Nabi Allah Ismail, dan Nabi Ibrahim pun dah menjalankan perintah itu, dan Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan Nabi Allah Ibrahim dengan kibas. Jadi selepas itu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan pula Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail mendirikan Kaabah. Sebenarnya Kaabah ini telah pun dibina awal-awalnya oleh malaikat. Kemudian hilang daripada muka bumi melalui proses masa, tahun, kurun. Jadi yang dibina oleh malaikat tu hilang. Jadi bila hilang, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan pula Kaabah itu dibina oleh Nabi Allah Syith bin Adam, iaitu anak Nabi Allah Adam AS, untuk membina balik Kaabah. Begitulah Kaabah ini dibina, runtuh, hilang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan hilang lagi sehinggalah menjelang masa Nabi Allah Ibrahim AS. Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim bawa isterinya Hajar dan anaknya Ismail yang masih menyusu ke kota Mekah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kota Mekah ialah suatu masa, iaitu pada masa itu masih belum kota. Tidak ada manusia, yang ada hanyalah gunung-gunung batu. Ditempatkan Hajar, isterinya, dan juga Nabi Allah Ismail di situ. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan air Zam-Zam melalui satu ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada Hajar, Sayyidina Hajar, yang sudah kering susunya sebab bekalan dah habis. Maka dia berlari daripada Bukit Safa hingga ke Bukit Marwah 7 kali, pi balik, cemas mencari ayak. Akhir sekali bila dia balik kepada anak, dia tengok di hujung kaki anak dia sudah keluar ayak. Sebab bila mana anak tu menangis, budak-budak kan dia, kaki dia tu hentak, akhirnya keluar ayak. Jadi bila keluar ayak tu, dia nak pastikan ayak tu supaya ayak tu dapat diguna, diminum dan sebagainya. Soalan dia buat dikepuk. Jadi sambil kepuk tu dia kata zam. Maknanya jangan ayak tu pi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka ayak tu disebut dengan ayak Zam-Zam. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, maka disitulah
bermula satu kehidupan manusia, awal manusia. Maka duklah Hajar dengan anaknya Ismail setelah ditinggalkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Sayyidina Muhammad. Beberapa lama datang satu kabilah Arab daripada Yaman. Kabilah daripada Yaman ni, iaitu satu kabilah dia panggil Bani Jurhum. Kalau kita ke Mekah, kita akan tengok syariat Jurhum, jalan Jurhum. Bani Jurhum ni main pada Yaman, lalu jalan tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan dia terjumpa dengan Hajar dan anaknya Ismail. Nabi Allah SWT dah besar, dah boleh berlari waktu tu. Jadi ketika itulah dia minta izin untuk mereka nak tumpang duk di sini. Akhirnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad membiaklah manusia di lembah Bakkah. Mekah ni disebut dulu dengan Bakkah, di lembah Bakkah. Maka subhanallah, selepas itu Nabi Allah Ibrahim datang balik selepas diperintah oleh Allah untuk mai ke Mekah. Sehingga bila mai itu Nabi Allah Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelih anak dia, dan Nabi Allah Ibrahim menjalankan tugas amanah untuk seperti mana yang Allah perintahkan, dan selamat daripada penyembelihan. Allah ganti dengan kibah. Maka membesarlah anak ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sehingga Allah perintahkan pula untuk mendirikan Kaabah di tempat asal yang pernah dibina oleh malaikat dan juga Nabi Allah Syith dan juga lain-lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Allah Ibrahim buat Kaabah, bangunkan balik. Di Kaabah ni asalnya ialah segi empat, panjang segi empat apa? Segi empat. Lah ni segi empat apa? Lupa dah matematik. Segi empat tepat. Segi empat sama? Yang panjang. Panjang. Yang lah ni segi empat tepat. Dulu panjang sikit. Dia sampai dengan Hajar Ismail ni, Hijir tu. Segi empat tepat. Lah ni segi empat tepat. Segi empat sama. Dulu segi empat tepat, panjang sikit tu. Siapa-siapa sembahyang dalam Hijir, hal lengkung tu, dia sudah seperti sembahyang dalam Kaabah. Dulu Kaabah sampai situ. Jadi subhanallah, bila selesai pembinaan Kaabah masa Sayyidina Muhammad, maka Allah suruh kita ingat, wa idh yarfa'u Ibrahimu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa idh yarfa'u Ibrahimu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Allah kata, ingatlah ketika mana telah membangunkan oleh Nabi Allah Ibrahim al-qawa'ida, asas-asas pembinaan Kaabah, dan juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad disebut dengan al-qawa'ida minal baiti, asas-asas tapak Baitullahil Haram. Dan setelah membina pada saat itu juga bersama dengan Nabi Allah Ibrahim ialah Nabi Allah Ismail. Allah kata wa Ismailu. Bila selesai pembinaan Kaabah tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, selepas diperintah oleh Allah untuk membina Kaabah, dan bila telah selesai, maka doa Nabi Allah Ibrahim ialah Rabbana taqabbal minna, ialah Tuhan kami, terimalah amalan yang telah kami lakukan ini. Innaka antas sami'ul alim, engkau ialah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi pembinaan Kaabah ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad,
dibina dengan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan satu ketui batu yang jadi seperti kren. Jadi yang surah batu ni Nabi Allah Ismail. Nak letak macam mana? Soalan Sayyidina Muhammad. Tak mana? Maka letaklah macam kren naik, letak batu bata tu sampai sempurna pembinaan Kaabah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, selesai dah seperti mana yang Allah nak. Jadi ketika itu Nabi Allah Ibrahim berdoa pada Allah, Rabbana taqabbal minna, terimalah amalan yang kami buat ni. Bila Allah terima, seperti mana yang diminta oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, kaki Nabi Ibrahim itu tergelum dalam batu. Tergelum dalam batu, masalah Sayyidina Muhammad, itu tanda penerimaan Allah. Akhirnya hari ini kekal sampai hari ini. Kalau kita tawaf soalan Sayyidina Muhammad, sama ada tawaf sunat ke tawaf wajib ke, disunatkan kita sembahyang sunnatul tawaf di belakang makam Ibrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sunat sembahyang tu di makam, di belakang makam Ibrahim. Yang dalam dia tu ada tapak kaki. Tapak kaki itu tapak kaki Nabi Allah Ibrahim yang tergelum dalam batu. Pasal apa disunatkan kita sembahyang belakang makam Ibrahim? Sebab untuk menunjuk bahawasanya betapa Allah telah menerima permintaan dan doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi lepas bina tu, Nabi Allah Ibrahim menyambung doa dia. Lepas berdoa dengan Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan Nabi Allah Ibrahim berdoa pula, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sallallahu alaihi wasallam, wahai Tuhan kami, jadikanlah kami dua orang Islam, muslimah ini. Dua orang yang telah menyerahkan hidup dan matinya kepada Engkau. Dan wa min dzurriyyatina, dan turut Nabi Allah Ibrahim minta ialah daripada zuriat kami jadi ummatan muslimatan laka, jadi umat yang menyerahkan diri, yang jadi umat Islam yang telah menyerahkan dirinya kepada Engkau juga. Wa arina manasikana, Tuhan tolong tunjuk kepada kami cara-cara kami nak buat ibadat kepada Engkau. Wa tub alaina, ya Allah terimalah taubat kami. Nabi Allah Ibrahim lepas dia buat Kaabah, dia minta Allah terima amalan pembinaan Kaabah tu, masalah Sayyidina Muhammad. Lepas tu dia minta Allah terima daripada orang jadi orang Islam. Maka zuriatnya juga diminta jadi orang Islam. Lepas tu Nabi Allah minta macam mana cara kami nak buat ibadat ni. Bila kami dah buat Kaabah ni, kami dah bina balik, salah Sayyidina Muhammad, kami nak buat apa? Wa arina manasikana, tunjuk kat kami macam mana cara ibadat kami dengan dibina Kaabah. Dah dibina Kaabah ni, apa pula ibadat yang kami nak buat? Jadi Allah ajak dengan mentawafi Kaabah. Tu cara dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan Nabi Allah Ibrahim sambung dengan wa tub alaina, Tuhan tolong terima taubat kami. Jadi begitulah dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita buat amal soleh, last sekali kita minta ampun. Kita kena minta keampunan daripada Allah. Seperti mana kita baca suratul Nasri, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Lepas kita menjalankan ibadat, dia Allah suruh wastaghfirhu, mana ucapkan istighfar kepada Allah. Lepas kita semayang, kita kata apa? Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Pasal sebab mana ada ibadah kita yang sempurna, semua ibadat kita serba tidak sempurna. Jadi kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Nabi Allah Ibrahim minta, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Ya Allah Tuhanku, ya Allah Tuhan kami, utuskan di kalangan mereka itu, di kalangan zuriatku ini yang Islam ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita tengok daripada sini, Nabi Allah Ibrahim disebut wa min dzurriyyatina ummatan musliman laka. Maknanya, tolong wahai Tuhan, jadikan zuriat kami ialah zuriat yang disebut ummatan muslimah, umat Islam. Maknanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, siapa saja yang berketurunan Nabi Allah Ibrahim, dia akan jadi orang Islam. Ataupun kita kata setiap orang Islam itu berketurunan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Jadi logiknya, daripada zuriat Nabi Allah Ibrahim lahirnya Nabi Allah Ismail dan Nabi Allah Ishaq. Nabi Allah Ismail melahirkan bangsa Arab. Nabi Allah Ishaq, anak Nabi Allah Ibrahim yang kedua, melahirkan bangsa Bani Israel. Sementara Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita orang Melayu ni ialah daripada keturunan isteri Nabi Allah Ibrahim yang ketiga, iaitu Qanturah. Siapa Qanturah? Qanturah ni ialah satu wanita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, iaitu moyang kita daripada keturunan Campa kuno. Lepas Nabi Allah Ibrahim letak anak dia Ismail dan isterinya Hajar, Nabi Allah Ibrahim AS Sayyidina Muhammad berjalan sampai ke Asia, sampai ke Campa itulah, kahwin dengan Qanturah, dapat 6 orang anak. Tuan boleh merujuk dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Kathir radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi maknanya, nu benua Arab, nu benua Bani Israel, di benua kita ni tak ada benua. Kita tak ada benua, kita dipanggil buana, alam buana. Jadi benua ni dia satu tanah masalah yang tak berpecah-pecah. Benua India, no, benua Afrika, satu ya. Tapi kita ni kepulauan, dia pecah-pecah. Kita tak panggil benua, dia panggil buana, alam buana. Melayu ni panggil alam buana. Jadi subhanallah masalah Sayyidina Muhammad, maka Nabi Allah Ibrahim AS lepas buat Kaabah, Allah perintahkan untuk panggil manusia mai jalankan ibadat haji di Mekah. Maka orang yang dipanggil dan menyahut panggilan Nabi Allah Ibrahim hari itu, lepas dia bina, dia panggil, Allah suruh dia panggil, maka setiap yang menyahut anak cucunya yang disebut ummatan muslimatan laka tadi itu, menyahut di alam ruh. Nabi Allah Ibrahim memanggil di alam nyata, tapi anak cucu yang bakal Islam tu menyahut di alam ruh. Maka setiap yang menyahut, maka mereka akan pergi ke Mekah untuk tunaikan fardu haji ataupun umrah. Itu dia panggil lambayan Kaabah. Sallallahu Muhammad. Jadi hati ni membuat-buat Nabi sebab Mekah duk panggil-panggil. Faham tak? Ada baru ni soal Sayyidina Muhammad, jadi kita nak pergi Mekah ni, musim haji ni 14 juta ya. Satu Malaysia, satu dunia. 14 juta satu dunia. Kita lepas kira-kira tengok, kalau negeri di Kedah ni soal Sayyidina Muhammad 800 orang yang setiap negeri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka kali ni sikit sangat orang yang boleh tunaikan fardu haji. Kita harap lepas-lepas ni akan buka lagi lah. Ni kali pertama haji lepas PKP. Soal Sayyidina Muhammad. Tu pula kerajaan membuat kota lebih kecil. Siapa ada darah tinggi, ada kecil mana, tak boleh pergi Mekah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dah kecil, lepas tu dikecilkan lagi.
Siapa ada darah tinggi, kecil mana, tak boleh pergi Mekah. Taib. Tapi hati mahu buat Nabi. Jadi membuat Nabi tu ialah sebab panggilan tanah suci, lambaian Kaabah. Sebab itu bila mana orang ni dia nak pergi, tiba-tiba tak boleh pergi, dia menangis. Pasal panggil tapi tak boleh pergi. Dan tidak ada satu tempat dalam dunia ni bila mana kita pergi, sekalipun di situ susah, tetap balik daripada Mekah. Tetap semak di hati, aku nak pergi lagi. Pelik tak? Pelik. Tempat kalau kita pergi susah, kita kata aku tak mau pergi dah. Tapi Mekah ni susah, ujian macam-macam. Tapi setiap orang balik, semua kata nak pergi lagi. Bila mana kita buat tawaf wada', Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tawaf wada', 7 pusingan, kita semayang di makam, belakang makam Nabi Allah Ibrahim, yang sedang tawaf, kita pun berjalan keluar daripada Masjidil Haram, kita angkat tangan, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, jalan. Balik pula, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, jalan. Sepanjang jalan tu menangis, angkat tangan. Jadi pasal apa? Sebab itulah dia panggil hati kita melambai-lambai terhadap perpisahan yang berlaku. Nanti kami nak main lagi. Allah Subhanahu Muhammad. Tu Tuhan buat di bumi ni tempat kita bertemu rohani kita dengan panggilan Nabi Allah Ibrahim hari itu. Satu masa saya di Mekah, Allah Subhanahu saya tak tahan hati tengok bangsa Uighur tu, bangsa Cina Islam tu menangis lepas tu mengangkat tangan berpisah dengan Baitullahil Haram. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita tak boleh nak tahu hati mereka macam mana. Walaupun mereka tertindas, tapi mereka tetap umat Muhammad, tetap dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tunaikan haji ataupun umrah. Pelbagai bangsa daripada seluruh pelosok alam ini dipanggil oleh Allah untuk tunaikan haji dan umrah di sana. Ya subhanallah, berapa kali pi ialah mengukur, ialah diukur kepada berapa kali kata ya hari itu. Waktu Nabi Allah Ibrahim panggil hari itu, berapa kali kata labbaika ya. Jadi Nabi Allah Ibrahim panggil itu ialah panggilan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk mai datang. Macam kalau orang pergi Yaman, orang naik di atas bukit, bukit dengan dekat dengan Universiti Aqaf tu, Saada Sina Muhammad, dekat dengan ribat Muhajir tu, Saada Sina Muhammad. Atas tu ada makam Imam Muhajir, ada lubang Saada Sina Muhammad. Jadi kata ulama, daripada lubang tu lah Nabi Imam Muhajir panggil orang mai ke Hadramaut ataupun lebih khusus ke Tarim. Setiap yang datang itu ialah daripada anak cucu dia. Anak siapa yang pergi ke Tarim, Saada Sina Muhammad sampai ke sana, jadi kata ulama, kemungkinan dia ialah anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi begitulah Kaabah itu akan sampai kepadanya yang telah menyahut panggilan hari itu, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, ya kami dah mai ni, Saada Sayyidina Muhammad. Jadi itulah yang kita harapkan, yang kita doakan, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita, Saada Sayyidina Muhammad, dan terus pilih kita untuk sentiasa kita dapat menziarahi Baitullahil Haram, Saada Sayyidina Muhammad, kerana panggilan itu ialah panggilan untuk sesiapa yang telah menyahut hari itu, insya-Allah. Ambil daripada Allah, kurang saya sendiri. Mudah-mudahan Allah SWT melimpahkan taufik hidayah pada kita semua, diberi kemampuan dan kekuatan, taufik dan hidayah untuk sampai ke Baitullahil Haram. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا